Okay, saya nak faham apa yang anda faham dengan social media. Okay, wakil boleh terus tulis. Okay, yang lain pun boleh tolong tulis dan catat. Okay, sebelum saya nak share kepada anda apakah asas sebenarnya media sosial ni dan apa yang kita boleh pelajari dan bagaimana kita nak manfaatkan media sosial ni. Okay, alright, tuliskan dekat ruangan komen sekarang apa yang anda faham dengan media sosial. Setiap kumpulan ada wakil kan? So tolong tuliskan dekat ruangan komen apa yang anda faham. Masing-masing bagi tahu dekat orang kata wakil tersebut. Okey, benda ni dicatat ya tuan-tuan. Komitmen anda dicatat. Pihak-pihak tim kan urus setia akan melihat bagaimana anda committed dalam setiap kumpulan. Okey. Daripada tim Sharifah, platform untuk berkongsi pelbagai perkara. Very good. Alright. Selain daripada tu, silakan. Saya nak anda berkongsi, saya nak tahu apakah yang anda faham tentang media sosial. Okey. Sila. Jangan risau, tidak ada jawapan yang salah, yang ada hanyalah jawapan yang lebih tepat. Sosial media adalah perkhidmatan atas talian untuk berkongsi maklumat dan pendapat peribadi. Hai Mr. Google. Dahsyat jawapan. Macam kat Google tu. Amazing. Merapatkan hubungan yang sudah lama terpisah. Dahsyat. Ini jawapan dia kemain kan. Media sosial adalah perkongsian maklumat. Wow, social media digunakan untuk kita bersosial di antara satu sama lain. Very good. Platform untuk berinteraksi antara satu sama lain tanpa sempadan. Wow, tanpa sempadan. Dahsyat, seperti cinta ya kan, tanpa ada sempadan. Baik tuan-tuan puan, senang saja. Sebenarnya social media ni, fungsi asal social media ni kalau anda tak tahu sebenarnya adalah untuk medan bersosial. Itu paling simple. Betul tak betul? Social media, nama pun social media, ia adalah medan bersosial. Okay? Tetapi sebenarnya yang ramai orang ingat social media adalah medan berniaga. Itu semua adalah something add on. Tetapi kan tuan-tuan puan, social media ni pada dahulunya ia merupakan hanya untuk bersosial. Kalau kita tengokkan sejarah bagaimana MySpace ditubuhkan, kemudian kita ada orang kata Facebook, lepas tu macam-macam lagi kan yang start keluar, semuanya adalah medan bersosial saja untuk kita make friends. Saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini zaman-zaman MySpace pernah gunakan MySpace? Ada tak? Angkat tangan sikit. Saya rasa nampak ada yang ada. Ramai yang tak ada sebenarnya. Kan? Zaman-zaman MySpace adalah zaman yang lama sangat. Siapa dekat sini zaman Friendster? Ada tak? Angkat tangan sikit. Friendster ada. Pengguna Friendster pun ada. Masya-Allah. Kan? Baik, siapa dekat sini pengguna WeChat? Pernah menggunakan WeChat? Ada? Dah ada WeChat. Dah ada WeChat. Malu sikit. Okay. Tapi sekarang kita semua adalah zaman Yahoo Messenger, tuan-tuan. Masya-Allah. Betul punya lama tu. Tapi kan sekarang kan dia dah evolve, betul-betul? Sekarang semuanya dah evolve. Now it is more on ruang untuk perkongsian maklumat. Kalau anda perasan kan, dekat social media bukan lagi tempat untuk kita bersosial sahaja, tetapi dia adalah tempat untuk kita share information. Betul-betul? Kalau kita tengok orang share news kan, orang share isu semasa, orang viralkan benda-benda yang diperlukan, orang share ilmu, apa lagi, orang buat konten-konten lawak dan sebagainya. So it is a medium untuk kita share maklumat. Dia tidak lagi dijadikan hanya untuk bersosial. Setuju ke setuju? Siapa setuju? Angkat tangan, say I. Alright, very good. Baik tuan-tuan, ini adalah asas dia. Okay, now kita nak masuk terus kepada bagaimana kita nak fahami, bagaimana kita nak gunakan media sosial dengan the best way. Baik, siapa yang ada social media yang saya sebutkan ni, sila angkat tangan. Siapa dekat sini ada Facebook? Angkat tangan. Facebook. Alright, turun tangan. Siapa ada Instagram? Angkat tangan. Instagram, very good, turun tangan. Siapa dekat sini ada Twitter? Alright, very good. Siapa dekat sini ada TikTok? TikTok. Yang tang TikTok ni ada yang segan-segan sikit nak angkat kan. Tak boleh aku ni, TikTok ni budak rempit. Tak ada tuan-tuan. Kalau dulu mungkin lah kan, TikTok ni semua budak-budak rempit je dulu kan. Tapi sekarang tuan-tuan, TikTok ni adalah satu platform yang sangat-sangat bagus untuk grow. Nanti saya akan share bagaimana saya sendiri pun grow dengan sangat-sangat mudah dekat TikTok. Alhamdulillah. Tapi tanpa gilik-gilik lah. Kita buat konten-konten yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, untuk kita gunakan social media dengan the best way, kita kena fahami formula top. Formula top. Alright? Sebelum saya nak masuk apakah dia formula top, saya nak anda discuss dengan tim dulu. Agak-agak lah. T tu apa? O tu apa? P tu apa? Silakan. Silakan. Discuss dengan tim. Agak-agak lah. T tu apa kaitkan dengan social media. T tu apa? O tu apa? P tu apa? Saya nak anda discuss dulu. Discuss bersama dengan tim anda. Kan? Nanti share terus dekat ruangan komen tu.
Teka je, jangan risau, tidak ada jawapan yang salah, yang hanya adalah yang lebih tepat. Don't worry. Okay, saya nak ada discuss. Agak-agak T apa, share. Nanti wakil tolong tuliskan dekat ruangan komen supaya saya boleh baca, supaya saya tahulah apakah dia pendapat anda kan formula ni. Sebab kejap lagi saya akan terus masuk. Saya nak tahu dulu agak-agak lah. Apa dia? Silakan. Cuba. Sila. Saya bagi masa 1 minit saja. 1 minit bermula sekarang. Come on. Sila. T, trend. O, observe. P, potential. Alright, very good guys. Okay, good job. Team daripada Putri Nur Atika. Alright, come on. Kita ada ramai lagi team yang tak selesai ni. Okay, kita akan make sure urus setia tengok ya team mana yang sangat-sangat konsisten, sangat-sangat committed untuk engage. Okay, team Haikal Musa. T adalah think. Wow, very good. O, observe. Dia ambil orang atas. Kan? Cash. Team Cash, Technology of Positive. Wow. Dahsyat term-term dia ni. Tak pernah saya dengar lagi ni. Kan? Haikal Musa punya team. P adalah predict. Okay, not bad. Okay, ada lagi team ni yang tak commit lagi. Come on. Keluarkan idea-idea anda. Tak apa, sama macam orang atas pun tak apalah, nak buat macam mana. Dah itu yang dibincangkan kan. Dah itu dia. Okay, team Muhammad Aidil Putra. O, opportunity. Okay, very good. Satu pandangan yang baik. O adalah opportunity. Okay, lagi. Okay, masih lagi ada T, O. Setakat ni saya tengok ada 1, 2, 3, 4. 4 team yang dah share input. Team lain macam mana? Come on. Sila berikan komitmen anda. Saya nak baca. Team Hazira. T adalah team, O adalah observe, P adalah perform. Alright, very good. Sangat-sangat student. Okay. Jawapan terbaik. Jangan risau. Saya okey je dengan jawapan anda. Baik tuan-tuan, jangan risau. Okay, anda boleh teruskan meneka. Saya nak sharekan kepada anda apakah dia T. Okay, boleh? Okay, kalau dah ready, tolong komen ready. Siapa yang nak tahu, tolong komen ready. Siapa nak tahu, team mana yang nak tahu, komen ready. Saya nak sharekan kepada anda apakah dia T, O dan P. Supaya kita boleh belajar sama-sama. Okay, dan jangan lupa untuk catat. Input-input ni sangat-sangat penting untuk anda tambah baik anda punya kemahiran dalam menggunakan media sosial. Sedia? Alright, very good. Okay, catat T adalah target audience. Tuan dan puan, kita kena faham apabila kita menggunakan social media sebenarnya kan, kita kena ada satu spesifik target audience kita untuk kita, orang kata, create, nak sharekan input. Saya bagi contoh lah kan, okay. Kalau kita tengok macam Kementerian Kesihatan punya social media kan, dia akan buat posting, targetnya siapa? M-Star kan, kita tahu dekat Instagram apa semua kan. Siapakah target audience dia? Dia create content tu, dia postkan sesuatu tu untuk siapa? Kalau businessman, siapa target audience dia? Kalau guru-guru, bila dia buat posting, siapa target audience dia? Nah, kesilapan ramai orang adalah dalam membuat posting adalah dia tak jelas kepada siapa yang dia nak targetkan. Betul-betul? Siapa setuju dekat sini? Anda post konten, anda tak tahu pun anda nak targetkan kepada siapa. Semua orang baca je lah. Betul tak betul? Siapa macam tu angkat tangan sikit? Buat posting macam, semua orang je lah. Konten ni untuk semua orang. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, sebenarnya apabila kita nak create content, kita kena clear kepada siapa target audience kita. Baik, sebagai contoh, kalau kita nak share info tentang perak kan, kita nak info tentang perak. Jadi, apa yang kita nak, kepada siapa yang kita nak sampaikan? Of course, kepada warga Perak. Contohnya. Okay, now bila kita clear dengan target, kita dah tahu siapa target audience kita, now kita kena senaraikan mereka punya demografik, geografik, apa saja mereka punya details ni. Okay, bila kita khususkan, lebih mudah untuk kita sampaikan input kepada mereka. Okay, apa yang anda perlu catat? Tolong catat benda ni. Yang pertama sekali, anda kena identify target audience anda umurnya berapa. Catat, umur. Pertama sekali adalah umur. Okay, golongan umur berapa. Bila kita tahu umur berapa, kita boleh susun ayat kita nak guna macam mana. Contohlah kan, kalau orang dewasa, kita guna apa? Address untuk orang dewasa. Kita guna apa? Untuk address orang dewasa. Orang dewasa biasa kita akan gunakan tuan, puan. Betul-betul? Kalau orang yang remaja, kalau remaja kita guna apa? Kita gunakan adik-adik kan, kakak-kakak, abang-abang contohnya. Okay? Alright. Boleh jelas tu contoh. Okay, bila kita clear umur, kita tahu nak gunakan perkataan apa nak gunakan sebagai salutation dalam kita punya penyampaian kita. Baik, yang kedua adalah lokasi.
Lokasi tuan dan puan. Dan lokasi ni kan biasanya direlatekan lebih kepada bagaimana kita nak deliver our points lebih mudah kepada diorang. Sebagai contoh, kalau kita nak share dengan orang-orang utara, saya lah kan dalam social media ni moleknya kita guna dialek utara. Faham tak? So lebih orang utara akan senang nak faham. Kalau kita sharekan kepada orang Pantai Timur, kita gunakan dialek Pantai Timur untuk lebih mesra alam kepada orang Pantai Timur. Kalau orang KL, kita guna bahasa KL lah. Kan? Kalau kita guna dialek-dialek, orang tak faham. Contohnya. Clear Faham So yang kedua adalah lokasi. Okay, kita kena get to know lokasi manakah target audience kita. Kita nak sampaikan input yang kita nak berikan dalam kita punya posting di social media. Okay. Yang seterusnya, selepas kita dah tahu umur, kita dah tahu lokasi, kita kena tahu karakternya. Karakter mereka. Kan? Saya bagi contoh, mungkin kita nak addresskan kepada orang yang mungkinnya well prepared kan, ataupun kita nak bagi kepada orang yang karakternya mungkin seorang yang sangat-sangat rajin, seorang yang sangat-sangat orang yang mungkin mencari kerja dan sebagainya. Kan. Dan sebenarnya ada banyak lagi kan yang kita boleh khususkan kan, dan benda tu lebih spesifik kita jelaskan, lebih mudah kita nak deliver konten-konten kita. Alright, jelas? Kalau jelas tolong komen jelas. Okay, sebentar lagi kita akan buat aktiviti, kita akan lebih clearkan lagi kan apa yang kita nak faham dengan konten kita ni. Okay, jelas Alright, very good. Okay, baik. So, selepas tadi orang kata, tu adalah opportunity. Apa lagi orang cakap tadi? Observe. Kebanyakan observe opportunity kan. Okay, baik. So, ni sebenarnya tuan dan puan adalah objektif. Apa objektif kita buat konten dekat social media kita? Kita posting. Adakah posting tu kita saja nak buat saja kan? For fun, contoh. Ataupun mungkin konten kita tu adalah untuk mengajak orang pergi ke program kan, ataupun contoh kita punya konten itu adalah untuk memberi ilmu kepada orang, nak educate orang contohnya. So kita kena clear apakah objektif dia. Okay, untuk objektif ni nanti saya akan share kepada anda 4 jenis konten yang anda boleh buat, dan benda ni saya akan bagi task dekat you all untuk you create contents bersama dengan tugasan dalam kumpulan yang akan dinilai oleh tim-tim urus setia. Okay, so nanti saya akan share, kejap lagi saya akan share 4 jenis konten dalam social media yang kita boleh buat posting. Okay, so ini adalah objektif. Okay, senang kata, apabila kita clear objektif, kita boleh draft and craft our contents tu dengan lebih baik. Kan, kita boleh draft and craft posting-posting kita tu dengan lebih baik. Saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini selalunya buat posting tak ada objektif? Post sekadar post je, angkat tangan sikit. Okay, alright, baik. Tuan-tuan, anda kena faham konten-konten anda ni, kalau dekat social media kan, okay, ada 3 objektif yang biasanya kita buat konten. Okay, tolong catat benda ni. Yang pertama adalah untuk follow. Orang follow konten kita. Okay, certain orang dia buat konten untuk dia ajak orang follow dia. Dia create more konten-konten macam tu, jadi dia targetkan sasaran dia adalah orang-orang yang sama niche dengan dia. Jadi objektif yang pertama adalah untuk orang follow profile dia. Dan benda ni biasanya content creators akan buat. Konten-konten yang supaya orang follow dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten untuk orang engage. Orang engage ni sama ada dia like ataupun dia komen. So objektif dia adalah untuk membanyakkan engagement. Biasanya untuk menaikkan orang kata credibility. Apabila ada engagement yang tinggi, maka klien-klien contohnya kan, orang nak buat review ke apa ke, akan trust dengan dia. So objektif yang kedua adalah apa ni tadi? Engagement. Dan yang ketiga adalah untuk orang share. Yang ketiga adalah share. Konten yang kita create tu untuk orang share. Kita nak orang share content kita. Okay, so itulah dia 3 objektif yang biasanya orang create konten. Pertama adalah untuk orang follow profile dia. Yang kedua adalah untuk orang engage dengan konten dia. Yang ketiga adalah untuk orang share konten dia. Okay, boleh-boleh? Now, macam mana kita nak buat orang follow, engage and share ni? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, simple je. Follow saya follow step ni. Okay, untuk orang follow, okay, dengar arahan ni, dengar, simple je. Okay, you all catat benda ni. Untuk orang follow, you all hanya perlu createkan CTA. Contohnya, letakkan CTA. CTA tu tahu tak? CTA tu apa? CTA tu adalah call to action. Call to action. So apabila you, contohlah you create content, you create posting kan. So you contoh you share bagi input ke apa-apa kan. So dekat bawah tu, dekat dalam video you ke, ataupun dekat dalam copywriting you ke, you tuliskan
follow for more sekian. Contoh, kalau you share tips business, so you share follow for more tips business. Faham Kalau contoh mungkin you share pasal fakta, follow for more facts and fun facts. Contohnya. Kan, kalau you share pasal apa sekian, so you bagi tahu kat orang. CTA dia adalah untuk orang follow. Okay, so letakkan dalam ending video you ataupun letakkan dalam penulisan you kalau you pakai gambar. Okay, jelas? Kalau jelas, komen jelas. Okay, boleh? So itu untuk orang follow. Objektif tu CTA untuk orang follow. Baik, kalau kita nak untuk orang engage pula. Okay, engage Engage tadi sama ada kita nak dia like ataupun kita nak dia komen, betul? So macam mana? Senang saja. Untuk kita nak dia like konten kita tulis macam ni. Like, contoh like tanda setuju. Ini contoh. Kita sebutkan perkataan like tu. Kan? Ataupun kita kata like kalau anda sependapat dengan saya. Contoh. Faham tak? Kan? Like kalau konten ini bermanfaat. Itu adalah contoh kalau kita nak orang like konten kita. Kalau kita nak orang komen pula adalah kita tanya soalan. Kita tanya soalan. Biasanya manusia ni dia suka menjawab soalan. Kan kita kan manusia, kita memang suka menjawab. kita memang suka menjawab. Jadi manusia suka jawab soalan. Okay? So soalan ni ada dua jenis. Okay? Siapa nak tahu, komen nak. Soalan ni ada dua jenis yang anda boleh tanyakan dalam social media anda untuk anda dapatkan engagement, untuk anda dapat orang komen. Okay? So ada dua jenis soalan. Okay, boleh. Ada seorang je nak. Okay, saya bagi kat tim Asim je. Saya PM dia kejap lagi. Tim yang lain tak nak. Okay, baik. Alright. So yang pertama, okay, catat benda ni Yang pertama adalah close-ended question. Baik. Apakah dia contoh close-ended question? Tuan-tuan dan puan, saya yakin anda semua dah dewasa. Cuba jawab. Cuba bagi contoh dekat saya. Apakah contoh close-ended question? Apakah ada contoh close-ended question? Okay. Kalau confused, cuba discuss dengan team. Close-ended question tu apa Close-ended question tu apa? Pening Ada yang boleh cakap? Ada yang boleh cuba? Baik tuan-tuan puan. Close-ended question ni adalah sebenarnya dia soalan yang kita berikan berserta dengan pilihan jawapan. Contoh macam cuba komen kat ruangan komen. Kan? Antara lelaki dengan perempuan, mana lagi kuat merajuk? Lelaki ke perempuan? Nampak? Itu contoh. Jangan komen. Itu contoh. Tak payah berdebat. Jangan. Confirm lelaki kalah punya. Sebab memang perempuan yang kuat merajuk. Alamak, kantoi. Itu contoh. Kita berikan pilihan. Ada dua je pilihan. So close-ended ni, di mana kita beri pilihan, kita minta audience kita pilih. Contoh kan kita tanya, apa pendapat anda? Kan? Manchester United ke Liverpool lagi power? Contoh. Sekejap lagi bergaduh pula tim-tim ni. Dua-dua the Reds kan? Itu contoh. So kita berikan pilihan. So nanti dekat ruangan komen kita tu, orang akan komen berdasarkan pilihan yang kita offer. Faham Okay, boleh. Baik. Yang kedua pula, okay, soalan yang kedua pula adalah open-ended question. Open-ended question. Baik, open-ended question ni pula dia opposite dengan close-ended. Kalau close-ended ni kita berikan pilihan, tetapi open-ended kita berikan, orang kata, ruang untuk mereka menjawab apa sahaja jawapan yang diorang terfikir. Soalan yang lebih general, soalan yang lebih terbuka. Contohnya, apa pendapat anda? Nampak? Simple. Tak ada offer jawapan pun. Tak ada pilihan. Apa pendapat anda? Itu contoh. Ataupun kalau you all nak pergi bercuti, you all prefer bercuti dekat mana? Nampak? So open-ended. Tak ada langsung contoh pilihan, Jepun ke Malaysia? Tak ada. Kita offer. So diorang boleh jawab apa saja. Contoh lagi, apa first impression anda tentang saya? Cuba komen kejap. Apa first impression anda tentang saya? Membosankan ke? Macam starting tengok muka je macam dah tak boleh pergi dah ni. Confirm tertidur ni dengar ada bebel ni. Contoh. Hasmus, Allah. Dah dengar suara boleh lah. Kan? Itu contoh. Nampak bertenaga, insyaAllah tuan-tuan. Kalau anda bertenaga, saya lagi bertenaga. Okay, nampak bijak. Thank you so much. Saya tak tahu itu pelian ke atau itu pujian. Saya confused. Okay, boleh Baik, itu adalah kalau kita nak engage. Okay, so yang pertama, kalau like kita
sebut like tanda apa, ataupun like kalau setuju dan sebagainya. Kalau kita nak orang komen, kita suruh tanya soalan. Kita tanya soalan. So sama ada close ended ataupun open ended question. Baik tuan-tuan puan, saya nak tunjuk contoh saya punya social media. Okay, di mana saya gunakan engagement yang saya share ni. Okay, alright, sampai tengok kat sini Alright, so ni contoh konten saya. Okay, alright, so dekat sini saya tulis kat sini. Boleh tak you guys share apa first impression tentang saya? Mungkin ada yang tak nampak kan, sampai saya highlight. Boleh tak you guys share apa first impression tentang saya? Nampak? Saya tanyakan soalan. So apa yang berlaku adalah orang akan komen lah. Ni first impression diorang. Ni first impression dia. Nampak tak? Orang engage apabila saya suruh orang tanya soalan. Saya tanyakan soalan. Okay, baik. So itu adalah contoh. Okay, saja nak tunjuk contoh. Okay, baik. So kita pergi pada yang ketiga. Okay, yang ketiga tadi, kalau kita nak orang apa tadi? Allah masya Allah. Kita nak orang share. Kita nak orang share kan? Okay, kalau kita nak orang share, kita kena faham ni. Kita kena suruh orang share kepada siapa? Kita kena bagi tahu dekat dia spesifik audience yang kita nak video tu disampaikan ataupun konten itu disampaikan. Contoh, share video ni kepada rakan anda yang sedang down. Contoh, kan? Share posting ni kepada best friend anda. Contoh, kita sebutkan kepada siapa secara spesifik. Kesilapan kita kan, biasa kita buat konten macam ni tau. Kita suka suruh orang, okay, jangan lupa like, comment and share. Macam tu. So itu adalah kesilapan kita. Dan saya dulu pun buat macam tu tuan-tuan. Saya faham. Jangan risau. You are not alone. Saya sendiri pun buat macam tu juga. Kan? Setuju ke setuju? Kita semua sama. Okay? Jadi itu adalah contoh. So 3 benda ni Kalau nak follow, kita gunakan CTA, follow for more, sekian. Kalau kita nak orang engage, kalau like, kita boleh gunakan like tanda setuju contohnya. Kalau ni soalan close ended, open ended, and share adalah untuk specific audience. Okay, kalau jelas, komen jelas. Yang mana tak boleh komen tu tunjuk thumbs up sikit. Jelas. Okay, tunjuk thumbs up sikit. Kalau jelas, komen jelas, tunjuk thumbs up. Nak tengok sikit, ada tak? Macam tak faham? Okay, ada yang faham. Okay, very good. Thank you so much. Alright, good. Okay, kita back kepada slide kita. Okay, so tu O adalah objektif. Okay, now kita pergi kepada P. P adalah platform. Okay, P adalah platform, bukan perform. Okay, bukan apa lagi pilihan-pilihan jawapan tadi saya nampak tadi. Okay, kita ada perform, kita ada apa tadi? Kita ada predict, kita ada potential lah, bukan tapi platform. Dalam social media ni kan, kita kena tahu di manakah audience kita, di manakah yang kita perlu kuasai. Now, this is the tips. Apabila nak gunakan social media, make sure anda kuasai satu platform terlebih dahulu. Jangan fokus kepada semua. Percayalah cakap saya, apabila anda fokus kepada semua, you akan kelang kabut. You tak boleh nak manage semua social media. Okay, so you kena ada satu account yang you domain dulu. Social media you domain dulu. Contoh macam, katakanlah dalam banyak-banyak social media you yang ada, you fokus Instagram dulu. Okay, so fokus Instagram dulu. Naikkan personal branding di social media tersebut. Once dah okay, now you tambah pula another social media untuk you naikkan. Okay, macam saya dulu fokus dekat Instagram. Bertahun, setahun, 2 tahun macam tu, saya fokus dekat Instagram. Kemudian, saya gunakan TikTok pula sebagai second account untuk saya grow. Okay, Alhamdulillah kedua-duanya grow dengan baik. Tapi first saya start dulu dengan Instagram. Saya naikkan dulu. Now sekarang saya dah mula nak naikkan balik saya punya Facebook. Okay, baru saya tambah 3. So start with first one platform terlebih dahulu. Okay, dan kita kena tahu juga, berbalik kepada T tadi, iaitu target audience kita. Kita punya target audience tu ramai dekat mana? Depends on input yang kita nak bagi. Kan? Kalau input kita ni lebih ramai untuk orang-orang yang tua, kan, ataupun kita berniaga, kan, kita nak target produk kita ni fokus pada orang tua. Biasanya orang tua ada kat mana? TikTok ke Instagram ke Facebook? Cuba komen. Biasa orang tua ramai kat mana? TikTok ke Instagram ke Facebook? Kan. So obviously Facebook, betul. Jadi kita kena fokus pada Facebook. Untuk kita create konten-konten yang relate kepada orang-orang tua tadi, pergi kat Facebook. Tapi kalau kita nak buat konten banyak kepada remaja, dan boleh pilih Instagram dengan TikTok. Macam tu. Faham Faham Baik, so saya nak tanya, anda domain yang mana? Siapa dekat sini, dia domain dia, account yang paling dia aktif, Facebook, angkat tangan. Paling aktif Facebook. Wah, ada juga geng-geng Facebook. Alright, terbaik. Siapa account paling aktif dia? Instagram.
Geng-geng Instagram. Wow, Instagram paling aktif. Alright. Siapa dekat sini paling aktif TikTok? TikTok paling aktif. Oh, tak ada tak ada content creator kat sini tak nampak sangat. Okay, siapa dekat sini Twitter? Paling aktif Twitter ada. Geng-geng Twitterian. Ui, Twitter jaya, geng-geng Twitter jaya. Saya warga Twitter jaya. Alright, awesome. Okay, ada tak dekat sini yang aktif dekat WeChat? Turun tangan. Oh, ramai. Okay, baik. Ramai tak move on lagi rupanya. Masih duduk kat WeChat. Risau kadang-kadang. Risau. Okay, gurau-gurau aja. Tak adalah, gurau aja. Okay, tuan-tuan jelas So, itu adalah TOP. Faham Bila kita faham formula TOP ni, target audience, kemudian objektif kita create content and platform di mana, dan barulah kita boleh fokus untuk buat konten-konten tadi. Jenis-jenis konten. Alright. So, sekarang saya nak masuk kepada anda 4 jenis konten. Are you guys ready? Kalau ready, tolong komen ready. Kalau ready, tolong komen ready. Kalau ready, tolong komen ready. Kita mulakan. Alright, very good. Okay, ada 4 jenis konten yang saya nak sharekan kepada anda. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so yang 4 jenis konten ini ada 2E dan 2I. Okay, 2E, 2I. Dan jangan lupa untuk catat 2E dan 2I. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama adalah education. Okay, yang pertama adalah education. Apakah contoh konten education, tuan-tuan puan? Konten education ni adalah di mana kita educate audience kita. Kita bagi ilmu, bagi input. Baik, cuba tuliskan kat ruangan komen contoh-contoh konten-konten yang educate audience. Saya bagi contoh satu tips. Tips memasak. Itu contoh kita educate audience kita macam nak masak. Contoh kedua adalah tutorial. Contohnya tutorial macam mana nak apply loan. Contoh. So, apa contoh yang anda boleh keluarkan untuk content education? Cuba tulis kat ruangan komen. Discuss dengan team, bagi tahu dekat wakil, tu dia tuliskan. MC+, dia buat konten mengajar kan, dia buat orang. So, tu konten education. Tutorial tudung, yes, very good. Tutorial tudung pun adalah contoh kita educate orang. Kan kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak pakai tudung. Macam ni tak tahu macam mana nak gayakan macam akak baju biru tu. Tudung biru tu. Oh, macam tu. Okey, baik-baik. Macam ni. Macam nak gayakan macam akak tudung kuning tu. Oh, macam tu. Jangan tergasa. Itu contoh. Ada yang pandang pula. Risau kita. Okay, yes. Cooking. Kena spesifikkan lagi. Cooking tu macam mana? Ajar cara masak ke? Tips business, very good. Tutorial training OKU, contoh. TikTok guru. Kalau you search TikTok, hashtag TikTok guru, banyak konten-konten yang berbentuk education. Healthy diet, yes, you ajar orang macam mana nak mengamalkan pemakanan yang sihat. So, buat konten yang educate audience anda. Okay, so itu adalah yang pertama. Boleh? Jelas? Sign language, contohnya hari ni saya nak share 3 jenis sign language, contoh. Okay, medical awareness. Alright, very good. Right, good job. Every team semua committed. Very good. Okay, so itu adalah konten yang pertama, education. Sekejap lagi saya akan bagi task tau. Task yang anda perlu buat dan discuss bersama dengan tim anda. Kan, nanti anda akan present dengan tim-tim pihak menganjur lah. Okay, so yang pertama adalah education. Yang kedua adalah information. Okay, konten berbentuk information ni adalah anda inform tentang sesuatu. Contoh, mungkin anda informkan tentang event. Contohnya, okay, mungkin anda informkan tentang ada sales dekat sini, ada tempat yang murah. Contohnya, anda bagi tahu, okay, mana nak dapat barang-barang murah dekat sini. Contoh, anda bagi input tentang anda inform orang apa yang orang tak tahu. So, educate dengan inform berbeza. Educate apabila anda memberitahu sesuatu yang melibatkan ilmu. Inform adalah sesuatu yang dia, orang tu bila tahu dia tak ada dapat ilmu pun. Tapi dia dapat satu information, maklumat. Contoh saya kata dia lah, dia tahu kat sini lah nak dapat benda murah. So, itu bukan ilmu, itu adalah maklumat. Faham tak? Senang kata macam anda sebarkan berita. Itu pun contoh content information. Apa lagi contoh-contoh anda boleh clear? Cuba tuliskan kat ruangan komen. Discuss dengan tim. Apa contoh lagi content information kita inform. Kes jenayah. Contoh, kita bagi tahu kes jenayah. Very good. Okay, lagi. Apa lagi contoh konten berbentuk information? Come on. Vaksin, betul? Anda inform kepada orang tentang vaksin. Dekat mana buka tempat vaccination baru. Tempat pelancongan, yes. Tempat pelancongan yang best. Anda inform dekat orang. Kan? Mana dapat vaksin free? Vaksin bukan memang free.
Oh, ada yang berbayar. Okay, baik. Jual barang Shopee murah, tu contoh. Kan? Ataupun, ni ramai tak terlupa ni. Tolong catat ni, fakta. Anda bagi fakta pun adalah contoh anda beri information. Kan? Fakta. Kan? Ini adalah 3 tempat, ini adalah 3 negara yang mempunyai peraturan paling pelik dalam dunia. Yang pertama, di Afrika. Afrika ke apa tak? Kan? Dilarang untuk terlupa birthday isteri. Ada saya tengok. Saya macam, serius lah, saya baru tahu. Kan, dekat satu negara ni, dia punya undang-undang dia adalah tak boleh lupa langsung birthday isteri. Kalau lupa, isteri boleh tuntut orang kata macam pampasan. Dahsyat saya kata. Amazing, kan? Mana nak dapat fakta training TVET? Contoh kan, kita bagi tahu korang. Information Man U lagi power dari Liverpool. Dia cakap bang. Dia cakap, bukan saya. Zairul Kal ni yang cakap, bukan saya. Dia kata Man U lagi power dari Liverpool. Dia terlupa sebenarnya. Tengok carta sekarang, mana nombor 1. Masih lagi The Blues. Jangan risau. The Reds masih lagi bawah. Chelsea top So minta maaf bang. Minta maaf geng-geng bola. Minta maaf sangat-sangat. Okay. So good job. Okay, a good discussion. So itulah content information. Now kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya, konten seterusnya adalah konten berbentuk inspiration. Konten yang di mana orang bila orang tengok, orang rasa macam inspirednya. Contoh macam, siapa dekat sini kenal Hafiz Muhammad? Angkat tangan sikit. Hafiz Muhammad, kenal tak Hafiz Muhammad? Kan, seorang successful entrepreneur. Kan, tengok konten-konten dia kan. Dia hari tu saya tengok konten dia, dia bantu 100 orang saya ingat saya pergi balik ke Sabah kan, betul tak? Sabah ke Sarawak macam tu lah kan. Masya Allah, inspiring sangat-sangat konten macam tu. Nampak tak? So itu adalah contoh konten inspirasi. Ataupun mungkin konten tunjuk donation kepada orang susah. Konten bantu mangsa Bang J contohnya. Konten belikan kereta untuk mak ayah contoh. Itu adalah contoh-contoh konten inspirasi. Okay? So apa lagi contoh konten inspirasi? Cuba komen dekat ruangan komen. Discuss dengan team. Discuss kan. Apa lagi contoh konten inspiration yang kita boleh buat? Hanis Zalika, Kids Control. Bagi saya kalau konten macam tu, dia lebih kepada education kot. Dia educate orang. Macam mana nak ajak nak? Tapi kalau inspiration ini, dia lebih kepada macam okay, mungkin boleh lah bagi you kalau you rasa inspired, then okay, good for you. And konten sambung belajar luar negara. Okay, betul. Kan, tunjukkan bagaimana journey kan, daripada mulanya sekolah biasa, kemudian at one day belajar dekat luar negara, graduated pula. Kan, bila post konten macam tu, orang akan rasa inspired. Alright, very good. Okay, apa lagi contoh? Aisyah Hijanah finish degree walaupun tengah kahwin dan ada anak. Inspirasi, betul? Kan, Aisyah Hijanah lagi business. Ada peminat-peminat Aisyah Hijanah pula. Kan, keuntungan bisnes, betul. Maybe you boleh share hasil daripada perniagaan. You beli kereta sendiri. Kan, alhamdulillah dengan berniaga beli kereta sendiri contoh. Nilofa journey hijrah, betul? Tak ramai mention benda ni. Kan, bagaimana penghijrahan. So betul adalah konten inspirasi. Bantuan sara diri untuk mahasiswa pun contoh. Okay, meninggal kat Mekah, Masya Allah. Saya tak tahu meninggal ni bagi inspirasi atau tidak. Sepatutnya kita kena sedih konten meninggal ni. Tapi kalau bagi awak rasa terinspirasi, baik silakan. Saya pun confused sebenarnya. Saya kalau orang meninggal ni saya sedih. Kan, tapi mungkin ada ibrah kita boleh dapat kan. Okay, itu adalah inspiration. Dan yang terakhir, okay, kita pergi yang terakhir okay, nak tak saya share ni? Yang last ni, last 1E dah share, education. I dua-dua dah share. E yang terakhir. E yang terakhir. Let's go. Cuba teka dulu. Cuba teka dulu. Apa dia E yang terakhir tu? Agak-agak je. Teka je. Bincang dengan team kan. Agak-agak apa E ni yang terakhir ni? Teka. Saya nak ada tulis kat ruangan komen, apakah agak-agak konten E ni, yang terakhir ni. Environment, entertainment, right? Very good. A good try. Experiment. Okay, environment lagi, insya-Allah. Okay, baik. So kita ada yang menjawab dengan terbaik. Alright, jawapan dia adalah entertainment. Yes. Konten terakhir adalah bentuk entertainment. So konten entertainment ni adalah di mana kita buat konten menghiburkan audience kita. Contohnya macam I suka, you suka, I tak. Risau. Kan terhibur kan kita tengok? Terhibur. Jadi itu adalah contoh konten entertainment. Kan? Apa lagi contoh konten entertainment yang kita nampak? Contoh macam kita tengok orang buat pick up line, orang buat punch line. Itu adalah contoh entertainment. Ataupun maybe orang buat video-video yang ada plot twist dekat ujung-ujung dia kan. Contoh macam kalau you all tengok ada satu Cheziness ke saya ingat saya. Dia buat konten yang macam Chinese buat tu kan. Awak
Kan awak kena macam ni tau. Bagi saya tu entertainment lah. Saya terhibur lah tengok konten-konten macam tu. Kan ataupun pulangkanlah sajat. Lain macam. Lain macam. Macam-macam kan. Ni semua nak kenakan saya ni nak sebut. Risau. Okay. So apa contoh konten entertainment? Kejap lagi kita akan tunjuk apakah saya nak anda teka contoh-contoh konten tersebut. Okay. Alright, jelas So itu adalah 2E2I, 4 jenis konten yang anda boleh create dekat social media, kan, yang anda boleh manfaatkan untuk anda create. Kita kena ingat semua benda ni, konten ni, kita kena ada limitation dia. Just because kita buat konten education, tak bermakna kita boleh ketepikan orang kata common sense. Contoh, you nak educate konten, tapi you buat konten education yang 18+. You know? So konten macam tu tak sesuai dekat social media. Kan, untuk anda sharekan, okay, kalau macam ni. Tapi benda tu adalah yang terlalu orang kata explicit. So tak okay. Kan, okay, contoh seterusnya, konten inspirasi. Anda rasa, kalau aku buat ni konten inspirasi, tapi sebenarnya nampak menunjuk-nunjuk. Contohnya macam, kan, keluarkan duit. Kucing saya ni harga RM14,000. Kan? Tak murah aja. Ini ada lagi mahal. Contoh. Kan, you rasa macam inspirasi, tapi sebenarnya macam belagak. Kan? Sajalah nak tunjuk ni, dulu saya tak ada duit, sekarang nak tebar duit. Kan? Hobi kami mahal. Contoh kan, hobi kami mahal. Kan, buat konten konon-konon inspirasi, tapi duk pacak-pacak dekat tengah jalan. Contoh. Beli bakso pakai kod. Okay, saya tak nak mention lah. Kan? Okay? Yang faham. Okay? Dapat Sama juga entertainment. Entertainment bukan ada limitation. Just because you rasa kelakar, tak semestinya kelakar untuk semua orang. Sometimes that content might be offensive to certain people. Betul ke betul? Contoh macam isu yang saya ingat pernah ada isu tu adalah orang gunakan perkataan sakai. Pernah dengar tak? Sakai. Perkataan sakai tu kan, mula-mula orang ingat biasa je. Kan, macam sengal macam tu. Tapi sakai tu rupanya adalah satu kaum dekat Sabah ke Sarawak, saya ingat saya macam tu. So diorang tak naklah kita guna sebut perkataan tu sebab kita dah tahu itu adalah kaum. Kan? So janganlah gunakan tu untuk maksud lain. Itu contoh. So maknanya kita dah over the limit. Okay? Jelas Alright, so sekarang saya nak tunjukkan contoh video. Okay? Dan saya nak anda guess kan, saya nak anda teka konten ini adalah konten apa. Okay? Konten yang saya tunjuk ni adalah konten apa dalam 4 kategori tadi. Education ke, information ke, inspiration ke, ataupun entertainment. Okay? Saya nak anda identify. Okay, jom kita tengok. Sorry. Okay, this one. Dah lama guna TikTok tapi masih lagi tak ada niche? Let me help you. Eyes on me. So the first one, you fikirkan apa yang you pakar, fikirkan apa yang you expert and kongsikan kepakaran you. Yang kedua, you share apa yang you suka, benda-benda yang you selalu suka nak sembang. Yang ketiga, you share apa yang audience perlu, apa yang mereka nak tahu. And the last one, you fikirkan apa yang boleh buat you dibayar bila you sembang pasal tu. And that's how you find your niche. So, dah tahu macam nak cari ni sekarang? Mudah je kan? Jangan lupa untuk try. And follow for more TikTok tips. Okay? So, nampak? Nampak tak? So, tadi konten apa? Konten adalah konten education. Saya bagi input kepada orang macam mana nak dapatkan niche. Okay? Itu adalah contoh. Okay, kita pergi pada next pula. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Say yeah, yeah. Hope it's worth it. Here's your perfect, yeah. Okay, so itu adalah konten apa? Bukan information Saya tak ada bagi input apa-apa. Saya tak bagi tahu pun nak beli phone tu kat mana. Okay, itu adalah konten inspiration. Okay, kita inspire people by our content. Okay, entertainment untuk mak. Lain macam. Mak terhibur dapat handphone tu agaknya. Okay, mungkin lah. Okay. Alright. Dahsyat you all ni. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita cari lagi Okay. Cara nak dapat 100 content ideas tanpa perlu perah otak.
Eyes on me. Let's go. So pergi dekat answerthepublic.com and pilih negara Malaysia. Kemudian key in you punya keyword ataupun niche, contohnya insurance, and click search. There you go. You akan dapat macam-macam content ideas mengikut kategori lagi tau. Kalau you all buat dalam bahasa Malaysia, tinggal nak translate je dalam bahasa Malaysia. Mudah je kan? Jangan lupa untuk try. So, all the best. Konten apa? Konten apa? Information. Very good. Saya beritahu dekat orang dekat mana nak dapatkan idea-idea konten. So, saya inform dekat orang. Oh, dekat sini. So, dapat Itu adalah contoh konten information. Okay. Baik, kita pergi one more. Okay. Alright, this one. DJ Bonbon Remix. Okay. Padu bang Okay, kalau nak search boleh je search kat TikTok saya Ahmad Safwan. Kalau tak kenal maka tak kenal lah kan, tak tahu. So itulah contoh konten entertainment. So nampak tak? So bila dah nampak kan, oh ini adalah contoh konten, jadi kita jelas tau. So konten apa kita nak buat, kita ikut objektif kita. Empat-empat ni adalah objektif. Empat-empat ni adalah objektif. Okay, so objektif dia yang pertama adalah konten education kan. Objektif kita nak educate orang. Second, kita buat content inspiration, kita nak inspire orang kan. Third, information, kita nak inform orang. Dan keempat, kita buat entertainment, kita nak entertain orang. Jadi bila kita buat content, kita jangan hanya fokus satu. Kita buat pelbagai kan cara bagaimana kita nak deliver our input, our message kita kepada audience kita. Okay, setakat ni jelas ke jelas? Kalau jelas, komen jelas. Okay, kalau jelas, komen jelas. Jelas. Lejas pada dia. Dahsyat. Okay, jelas jelas Alright. So, itu adalah itulah dia jenis konten yang saya nak share kepada anda pada hari ini. Dan kenapa saya tunjukkan dekat dalam TikTok saya? Sebab saya nak beritahu dekat you all kan, dekat TikTok ni adalah tempat fast growing. TikTok ni adalah salah satu fast growing platform yang sangat-sangat mudah untuk anda deliver info. Kan. Dekat TikTok ni saya dah explore macam-macam jenis konten yang saya create, and alhamdulillah dia sangat-sangat mudah reach to the audience yang saya nak. Algorithm dekat TikTok ni very good, dia sangat mudah faham, dia jelas kepada sasaran audience kita. Dia ada algorithm yang sangat-sangat power. Kan. Saya berjaya growkan TikTok saya. Kalau dulu saya gunakan Instagram 5 tahun saya guna 5 tahun. 7 tahun. Saya gunakan TikTok saya selama 7 tahun. Saya dapat 7,000 followers. That was last year. Kemudian saya gunakan teknik yang betul. Within 1 month saya dapat 7,000 followers baru dalam masa 1 bulan. Lepas saya guna teknik yang betul. Tapi it was a struggle punya mission. And now, even up now, sekarang dah 8 tahun saya main Instagram, baru ada dalam 21,000 followers. It takes lama gila. Tapi dekat TikTok, saya baru gunakan setahun. Cuba teka berapa followers saya sekarang. Gunakan TikTok, followers. Kan, meningkat sangat banyak. Dalam masa setahun saja, sudah hampir 100,000. Sekarang followers saya adalah sebanyak 70,000 lebih. Macam tu. Dalam masa setahun. So, apa yang saya nak kan? Saya nak anda sama-sama gunakan platform yang sedang growing untuk anda naikkan anda punya personal branding, untuk anda inform. Jadi ejen-ejen, belia-belia yang menyampaikan input-input yang terbaik untuk negeri anda. Kan? So, gunakanlah platform yang sekarang semua orang sedang fokuskan. Dulu saya pun tak nak main TikTok ni. Dulu saya pun anti. Saya dulu adalah merupakan seorang penceramah, motivator. Saya pergi sekolah demi sekolah, saya bagi tahu dekat orang, budak TikTok lemah. Kan? Budak TikTok lemah. Tapi sekarang bila saya sebenarnya masuk dekat TikTok, dia sama je macam social media lain. Ada je benda yang tak elok, betul tak betul? Dekat Instagram ada tak benda tak elok? Ada. Facebook ada tak? Ada. YouTube ada. Semua ada. Tapi kenapa TikTok ni bila kita gunakan dengan jalan yang betul, maka kita boleh grow dengan lebih baik. So konten-konten saya adalah saya memberikan education kepada orang, dan saya punya fokus dalam TikTok adalah untuk educate orang bagaimana nak growkan TikTok mereka. I am a TikTok guru in TikTok. Kat TikTok saya bantu usahawan-usahawan, especially entrepreneurs lah, untuk growkan social media diorang supaya mereka lebih mudah untuk berniaga. Okay? So that's concludes untuk hari ni punya topik yang saya nak share. Now saya nak bagi taskan kepada anda. Okay? So apa yang saya nak anda buat bersama dengan group anda, saya nak anda discusskan untuk anda create satu content daripada keempat pilihan tadi. Pertama, education. Kedua, inspiration. Ketiga, information.
keempat entertainment. So daripada empat kategori tadi, dalam masa orang kata sekejap lagi saya akan bagi, anda boleh bincangkan bersama dengan tim anda apakah konten yang anda nak buat yang relate dengan objektif program pada hari ini. Relate dengan objektif program pada hari ini dan juga esok kan, seingat saya. Okay, untuk tempoh anda berada di program ni. Jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau jelas, komen jelas. Okay? Jelas Jelas. Alright, so sebelum saya berikan anda ruang dan peluang untuk anda discuss bersama dengan tim, saya buka ruangan soalan terlebih dahulu. Okay, kalau anda ada soalan, wakil daripada setiap tim tolong tanyakan dekat tim apa soalan nak tanya dan boleh tuliskan dekat ruangan komen dan saya akan jawab soalan-soalan tersebut. Okay? Tak nak buat assignment, anda berada di program, saya rasa anda perlu committed. Kan? Kena committed untuk buat, kena join session. Okay? So sekarang saya buka Q&A. Kalau ada soalan, boleh tanyakan soalan berkaitan dengan konten. InsyaAllah saya akan huraikan. Saya akan share kepada anda. Saya akan jelaskan kepada anda berkenaan dengan social media. Okay? Clear out. Very good. Okay? Silakan. At least setiap kumpulan ada satu soalan. Ditanyakan. Supaya mudah. Supaya that semua faham. How to go through toxicity. Berkaitan dengan social media ke? Toxicity tu berkaitan dengan social media atau tidak? Yang related dengan social media atau tidak? Okay. Yes. Okay, baik. So, bila kita bercakap dengan toxicity kan, kalau dekat social media, apa yang kita faham adalah, biasanya kita akan ada haters kita. Kita akan ada orang-orang yang macam condemn kita dekat social media. Ataupun ada orang yang mungkin kita tengok konten dia, kita rasa macam, tak selesa. Contoh kan? Betul tak betul? Jadi apa yang kita boleh buat, ada dua cara kita boleh buat. Pertama, kita boleh mute orang tu. Kita tak payah tengok konten dia. Betul tak betul? Siapa setuju? Siapa dekat sini rajin mute orang? Angkat tangan sikit. Biasa dah mute orang ni. Biasa kan? Mute je. Tak payah tengok konten dia. Itu pertama. Dia tak sedar pun kita mute dia. Maknanya tak payah unfollow tapi kita mute dia. Yang kedua, kalau dia terlalu toxic untuk you, don't worry. Jangan rasa ralat untuk block people. You entitled untuk control you punya social media. Betul tak betul? Kalau you rasa you buka social media, you rasa macam stresnya, kan? Tengok macam struggle-nya. Bila tengok je rasa macam nak marah, tengok konten-konten orang tu, you boleh block je dia. Kan? Pilihan di tangan anda. Kan? Why you rant so much, sedangkan you still biarkan dia mengganggu kehidupan you. Sedangkan benda tu kontrol hanya satu saat je. Block, settle. Clear. Benda tu lah yang saya buat. Saya rasa kalau orang tu mengganggu hidup saya block. Kalau orang tu saya tak suka tengok posting dia, tapi saya tak nak unfollow sebab dia kawan, saya mute saja. Okay, boleh Harap jawab soalan. Kalau nak boost post, ada ke masa-masa spesifik untuk post? Kalau nak post okay. Nak buat posting, tolong catat masa-masa untuk timing untuk posting ni. Okay, ada 3 prime time untuk anda buat posting. Yang pertama adalah pada waktu lunch hour. Kenapa? Sebab waktu tu orang semua pergi lunch, orang akan start main telefon. Betul tak betul? Siapa je kan yang pergi lunch tak main telefon? So, itu adalah fasa yang sangat baik untuk anda punya konten jelas nampak. So, waktu tu lebih kurang dalam pukul 12 sampai pukul 2 macam tu, waktu lunch hour. That's a great time untuk you post. Itu pertama. Waktu kedua adalah pada waktu petang, dalam pukul 4.30 sampai pukul 6 macam tu. Itu adalah waktu orang balik kerja. Waktu orang balik kerja ataupun orang balik sekolah adalah waktu di mana orang akan start menggunakan telefon bimbit. Sama ada dalam jam ke. Siapa dekat sini suka tengok telefon time jam? Angkat tangan sikit. Kan? Suka tengok social media time jam. Betul tak betul? Kan? Kita sama. So, behavior manusia ni biasa sama. So, boleh post pada waktu tu. Dan seterusnya pada waktu malam. Malam ni adalah pada pukul 8 sampai pukul 9.30 macam tu. 10 tu bagi saya dah lewat dah. Okay? Itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa? Waktu tu adalah waktu senggang. Kan? Orang santai di rumah. Okay? So, itu adalah 3 timing yang kalau you post ikut masa tu adalah waktu yang terbaik. Ini recommended by social media gurus. Okay? Tapi kalau tanya saya, the best timing adalah mengikut analytics you. Mengikut pukul berapa yang audience you aktif. Okay? Benda tu you kena tengok dekat you punya, orang kata analytics lah. Dekat social media you. You boleh tengok follower you aktif pukul berapa. Okay? So, bila you tengok macam tu, then you boleh tahulah pukul berapa you nak post. The best timing untuk post. Okay? Boleh? Jelas Alright. Drawing tutorial. Saya tak pandai. Drawing tutorial. Nulis tu. Melukis. Berapa minit TikTok nak kena buat? Video tu ke? Task tu ke?
1 minit je maksimum. Jangan lama sangat. Kalau you nak buat, okay, you boleh pilih nak buat video tu nak post kat TikTok ke apa ke. Tapi saya bukanlah, intention saya bagi task ni bukan saya nak suruh you post pun. Saya nak you create content. Saya nak you ada aktiviti bersama, buat content. At least benda ni boleh jadi satu kenangan bersama dengan team you. Tu satu. Kan, second, at least you boleh apply. Kan, salah satu daripada tu. Okay. Macam mana nak naikkan views dan followers? Alright. Siapa yang nak? Siapa nak tips naikkan views dan followers? Angkat tangan sikit. Siapa nak? Saya nak tengok siapa yang nak. Siapa dekat sini social media ada sendu? Angkat tangan. Social media sendu. Ada tak? Okay, social media sendu. Siapa yang nak naikkan views? Alright, very good. Okay, baik. So saya bagi tips insyaAllah. Okay, fokus catat poin-poin saya nak share ni. Ilmu mahal. Saya charge orang beratus-ratus ilmu mahal ni. Okay. Cara naikkan views. Okay, ada 3 tips yang saya nak bagi. Okay. Esok task tu last hantar pukul berapa ya? Sebelum pulang. Sebelum you selesai habis, actually dah hantar. Okay. Alright. So, cara naikkan views yang pertama adalah hook. Okay. Apa itu hook? Hook ni adalah sesuatu yang trigger orang untuk tengok kepada konten you. Okay. So, hook ni, pernah dengar tak term Golden 3 second rules? You hanya ada 3 saat je untuk tarik perhatian manusia apabila you buat konten. Kalau dalam masa 3 saat, you gagal untuk hook dia, minat dia untuk tengok konten itu, maka dia tak akan tengok. Dia akan just scroll je. Okay? So, apa yang you perlu buat adalah, you kena gunakan headline yang power. Headline yang power. Permulaan video you tu, sama ada you tulis apa-apa yang power, ataupun you cakap words tu mesti kena power. So, biasanya saya suka create some trigger persoalan kepada orang. Contoh macam, pernah tak you rasa susahnya nak naik followers? Kalau pernah, then this video is for you. Macam 3 saat je orang macam, it's very important for me. Aku perlu tahu, betul lah, aku boleh relate. Macam tu. Kan? Okay, so itu adalah yang pertama. Okay, hook. Kita kena create headline yang power. Sama ada kita sebut headline tu, ataupun dalam copywriting kita, penulisan kita. Kita tuliskan headline yang power. Okay? Boleh Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita create SSV. Apa itu SSV? Okay, bukan DSV. Itu Datuk Seri Vida. SSV lain. Okay? SSV ni adalah super short video. Ya Allah, sorry guys. Saya terlupa nak tunjuk. Tak ada orang tegur pun. Patutlah saya tengok macam apa yang kurang lah. Oh, you tak nampak kan? Tangan kali tegur lah pun nampak. Sorry gang saya baru perasan. Okay. So yang kedua adalah create SSV, super short video. Okay. Super short video ni duration dia berapa lama? Okay. Duration dia adalah dalam 10 hingga ke 40 saat sahaja. Now, studies shows that apabila you buat konten yang lebih ringkas dan pendek, padat, dia akan compact. Dan katakanlah video tu sangat cepat, kan? Orang akan rasa nak ulang balik. Penat fikir yang first tadi, hook. Hook. Sorry. Sorry. Okay. So, SSV ni adalah apabila anda create content 10 hingga 40 saat duration dia. Jangan lama sangat. Bila you buat konten pendek, apa yang berlaku adalah orang rasa macam, lajunya nak ulang balik, nak tengok balik. Tak sempat lah nak catch up. Siapa pernah macam tu? Siapa pernah tengok konten, rasa macam laju lah, you ulang balik? Angkat tangan sikit. Pernah tak macam tu? Kan? Kita semua macam tu. So, jangan create video panjang sangat. Bila video tu terlalu, contohlah kan, you buat video sampai 1 minit, 1 minit setengah, 2 minit. Kalau you lah kan, you akan ulang balik tak video yang lama-lama ni? Kan? Tak lama, tak. You akan tengok sekali je. So, sebab tu view you stuck. View you sikit. Tapi bila dia tengok banyak kali, tu yang views you akan meningkat. Okay? Boleh? Alright. Sebab apa tahu? Sebab dalam social media ni, mereka ada algoritma yang di mana dia detect benda ni. Dia detect watch time completion. Okay, WTC. Watch time completion ni apa dia? Berapa kali orang itu tengok sampai habis satu video tu. Kalau sekali, okay, bagus. Konten tu dah bagus dah. Tapi kalau orang tu tengok sampai 3 kali, 4 kali, konten tu terlalu bagus. Kalau seorang je tengok tak apa. Kalau ramai gila tengok banyak kali, maka algoritma dia akan detect, konten ni bagus lah. So, dia akan tunjuk kepada lebih ramai audience.
Kalau kat TikTok tu dia akan naikkan lagi kepada FYP lebih ramai orang. Faham tak? So benda ni yang kita kena clear. So kita create SSV, super short video. Okay, boleh? Boleh Alright. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Okay, yang ketiga. Okay, nak tak saya share yang ketiga ni? Ke macam lebih prefer makan je lah bang. Tak apalah bang, macam tak perlulah yang ketiga ni. Kan saya tengok macam yang lain macam dah fokus makan je. Macam siapa nak PM saya je lah nanti. Siapa yang berminat dia PM je lah. Kan yang macam tak berminat lagi. Okay ada. Okay, baik. Kesian akak tu kan. Akak macam tolong bagi saya. Okay, baik, saya bagi. Pandai merajuk, tak merajuk, kita bagi tahu. Okay, yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih selamat. Saya nak bagi the best ni. Saya nak bagi the best. Okay, yes. Clear quality. Very good. Okay. Salah satu punca lagi kan, kenapa konten kita ni orang suka tengok banyak kali and naik view adalah sebab pertama adalah video clear, audio clear, message clear. Ini penting. Tiga-tiga ni kena clear. Bila tiga-tiga ni clear, orang akan mudah faham dan senang nak dapat kita punya konten tu. Setuju ke? Siapa dekat sini kalau video tu rasa macam aduh, kualiti dia barai, you akan skip? Angkat tangan. Jujur. Siapa yang selalu kalau kualiti dia tak best, you terus skip konten-konten macam tu? Macam apa ni? Macam tak professional. Betul. Kalau audio tak clear pun sama juga kan. Macam dia cakap tu macam bising kan, audio. So nampak tak professional, tak bersedia. So jaga quality of your video. Video clear ni sebenarnya key dia adalah nak clear video. Kunci dia sebenarnya lighting je. Kadang-kadang kan orang salahkan, alah saya tak ada iPhone lah, susah lah nak video quality. Saya ada je student-student saya yang tak ada iPhone pun, tapi sebab main lighting, video jadi clear, cantik. Ada student saya, bukan, ada juga orang yang ada iPhone 13 pula tu, tapi lighting ke laut, video tetap tak cantik. Setuju ke setuju? Kan? So sangat-sangat penting lighting. Okay, kalau audio nak bagi clear senang saja. Gunakan mikrofon. Ataupun you boleh buat voice over kan, supaya clear balik sound tu. Contoh you record jauh kan, suara jauh, so you voice over balik, so jadi clear audio you. Okay, message clear, yang ni you kena craft. Okay, you kena craft points. Okay, you kena craft kan, apa point yang you nak sampaikan, barulah message tu clear. Kadang-kadang bila video you orang tak faham, orang akan skip. Sebab tu you punya view tak naik-naik. Inilah punca kenapa you tak naik view. So ada 3 benda ni Improve 3 benda ni, insyaAllah you punya view akan naik. Pertama adalah hook. Pastikan konten you ada hook yang power. Yang kedua adalah SSV. Okay, create super short video. Dan yang ketiga adalah clear quality. Okay, so ini adalah contoh video yang mana saya buat. Quality dia clear. Okay, quality clear, sorry. Dia saya punya apa ni, SSV, saya buat SSV. Dan juga saya fokus ada hook. Saya gunakan hook. Okay, contoh macam ni. TikTok hacks yang ramai tak tahu. Let's go. Saya dah guna teknik ni and view saya meningkat 3 kali ganda tahu. Loading. So here's what you need to do. Loading pula. Okay, so apa yang saya letakkan dekat hook saya tu, TikTok hacks yang ramai tak tahu. So dia akan trigger orang yang tak tahu macam apa benda ni? Dia macam triggered dia. Okay, so cuba you tengok TikTok hacks yang ramai tak tahu. Let's go. Saya dah guna teknik ni and view saya meningkat 3 kali ganda tahu. So here's what you need to do. Let's say you kongsikan 3 point dalam video you. So add another 2 extra points in your comment section. Pin that comment and make sure at the end of your video you bagi tahu yang you ada share 2 lagi extra points in your comment. So while they read it, your views increase. Mudah je kan? Jangan lupa to try. Okay, so tadi tu contoh konten apa? Tadi tu contoh konten apa? Dalam 4 kategori tadi. Educate ke, inform, inspire, inspiration ataupun entertainment. So saya bagi input kat orang. So nampak bagaimana saya gunakan hook TikTok hacks yang ramai tak tahu. So hook dia biasanya adalah pada hujung tu. You bagi tahu kepada orang yang hujung tu. Kalau setakat cakap ini adalah TikTok hacks, tu simple sangat. Craftkan dia ayat dia. Ini adalah TikTok hacks yang ramai tak tahu. Contoh, 3 rahsia buat followers jatuh cinta. Apa ni?
So, cara nak dapat 100 content ideas tanpa perlu perah otak. Kan? Ni contoh. Cara nak dapat 100 content ideas tak sampai 10 saat. Saya gunakan perkataan apa? Tak sampai 10 saat. Menarik tak? Orang rasa macam, menarik lah. Tak sampai 10 saat kot. Macam mana tu? Nampak? Hook tu mahal. So, tu yang buatkan orang nak Eyes tengok. on me. Let's go. So, pergi dekat tweakyourbiz.com/title generator and key in you punya keyword ataupun niche. Contohnya skincare. And click submit. And there you go. You akan dapat ratusan of content ideas, title ideas untuk you start creating contents. Mudah je kan? Jangan lupa untuk try. So, all the best. Tu contoh. Nampak Hook tu mahal. Lepas tu video tu singkat je. Kan? Pendek je. So, orang rasa macam, nak tengok lagi lah. Nak tengok lagi. Tak sampai 1 minit pun video tu. Okay? Boleh-boleh Jelas Alright. Okay. Saya jawab lagi 2 soalan and then kita akan endkan session kita. Minta maaf lah, saya tak boleh nak jawab banyak soalan. Tapi setakat ni faham tak yang tadi tu? Tips yang saya bagi tu faham tak? Jelas tak? Jelas. Alright, faham. Terbaik. Thank you so much. Okay. TikTok boleh generate passive income juga ke macam YouTube selain dari review? Setakat ni dekat Malaysia belum ada lagi. Macam view you tinggi lepas tu dapat, belum ada lagi. Tapi kalau you buat live, you akan dapat gift daripada you punya followers kan, ataupun you punya audience. So itu adalah income lah daripada TikTok. Saya pun dapat income daripada situ. Saya buat live dan juga review lah. Macam saya ada buat review juga konten-konten saya. So review tu adalah income dan buat live, orang bagi gift tu adalah income. Selain daripada tu, saya ada insentif daripada TikTok di mana video-video saya yang reach certain KPI. Yang ni hanya certain content creator sajalah yang terpilih kan. Saya ada access dengan TikTok punya admin. So, saya akan bagi link tu dekat dalam dia punya list dia lah. So, nanti kalau video saya tu reach KPI, dia akan reward, dia akan bagi duit lah berdasarkan berapa saya punya engagement tu. Tapi syarat dia kena guna hashtag yang dia provide. So, hashtag yang saya kena guna tu hari tu TikTok Guru. So, sekarang hashtag terbaru adalah tahukah anda. So, nak join creator program ni, you kena ada follower yang tinggi dulu lah. You kena ada follower yang tinggi dulu, and then you kena ada pengaruh, you punya content bagus, nanti dia akan invite. Nanti dia akan bagi list lah untuk you register, nanti dia akan contact. Kalau you terpilih, so selamat berkenalan. Boleh join our team, gitu. Okay. Macam mana nak confident depan kamera? Okay, macam mana nak confident depan kamera satu soalan mahal ni. Bagi saya lah kan. Nak confident depan kamera ni sebenarnya is all about practice je. Kan? Saya dulu pun tak yakin juga depan kamera. Siapa dekat sini yang sampai sekarang tak confident depan kamera? Ada tak? Angkat tangan sikit, saya nak tengok. Sampai sekarang. Ada lagi Masih ada Baik. Jangan risau. Sebenarnya, you nak jadi confident depan kamera ni, you hanya perlukan practice. Kan? Guru saya kata apa? Practice bukan makes perfect. Tetapi practice makes permanent. Saya ulang balik Practice won't make you perfect because nothing is perfect. Setuju tak? Nothing is perfect. But practice makes permanent. Apa maksud practice makes permanent? Maksudnya adalah apa sahaja benda yang you buat, dia akan jadi kekal tau. Kemahiran itu akan kekal. Sama juga macam saya. Saya mungkin dulu tak yakin, tapi sekarang bila saya bercakap depan orang, saya dah ada kemahiran untuk bercakap yang konsisten. Buat live macam ni, confident. Buat live kat sini, confident. Bagi talk kat sini, confident. So it's all about practice. Lebih banyak yang you buat, maka lebih pakarlah you dan lebih bersedialah you untuk menghadapi sesuatu tu. Contoh macam pemain bola. Macam mana dia jadi pro footballer? Bukannya pergi tengok YouTube, kan? Bukannya dia pergi tengok je orang lain main, tak. Tapi dia pergi main. Dia pergi training, betul-betul. Baru dia jadi profesional. Baru dia confident nak berada dekat dalam stadium, bermain dengan crowd yang ramai. Semuanya perlukan latihan. So that's it. Tidak ada jalan pintas untuk jadi yakin. It's always practice and just do it. Okay? Abaikan kata-kata orang lain. Boleh? Alright? Okay, siapa kat sini belajar sesuatu? Angkat tangan, say I. Alright, very good. Okay, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri, cakap dengan orang sebelah, good job. Angkat tangan kanan, cakap dengan orang kanan, terbaik. Baik tuan dan puan, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih juga pada pihak penganjur sebab sudi invite saya. Saya tak sabar nak tengok hasil-hasil konten-konten anda. And I hope that you have a great session for today. Saya harap you all belajar banyak sangat input. Okay.